nanti in the future saya akan ajarlah tuan-tuan macam mana nak buat chatbot ke, macam mana tuan-tuan nak buat sistem tuan-tuan sendiri. Kita boleh kongsikan, tak ada masalah. Okay, so sekarang kita akan pergi ke topik kita. Semalam kita bincang lebih kepada design thinking, macam mana nak refine tuan-tuan punya idea, nak jadikan satu idea tu, kita nak letakkan penyataan masalah di dalam idea tersebut, dan akhirnya kita membuat satu solution ataupun proposekan satu solution untuk menyelesaikan masalah idea tersebut. So, apa pentingnya mengetahui masalah, apakah jenis masalah yang anda ingin selesaikan. So, hari ini very quick 40-minute session, everything will be recorded. Hopefully it will be better than yesterday. So yesterday we talked about having your idea and problematize your idea, meaning that finding a problem statement for your idea. And dalam pada pengakhiran slide saya juga memberikan satu slide dan menyuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk clearly identify masalah apa yang tuan-tuan nak selesaikan, dan clearly identify apakah solution ataupun apakah description of the solution yang tuan-tuan ingin ketengahkan. So dalam description of the solution, bila kita nak menjadikan anda punya produk itu satu ayat kan, salah satu benda yang kami letak ataupun salah satu perkara yang kami tekankan dalam slide kami ialah perlu letakkan fungsi ataupun function. When you describe a solution, it is best where if you were to describe the function. Contohnya, if you were to describe Grab, kan, kita nak pergi jumpa orang, kalau orang tak pernah guna Grab, macam mana kita nak terangkan kepada mereka ini ialah Grab. So what you do is you tell them that okay, this is an application inside your mobile phone, sebuah aplikasi dalam telefon pintar anda yang membolehkan anda untuk memanggil taksi dan mengetahui details taksi tersebut dan mengetahui berapakah jumlah harga yang patut anda bayar kepada pemandu taksi tersebut. So these three things are function. Dan these three things datang daripada masalah yang ingin tuan-tuan selesaikan. So, apakah berbalik kepada contoh saya tadi, Grab, these three function, apa masalah yang mereka selesaikan? Number one is calling a taxi, identifying taxi, and masalah yang ketiga kalau orang biasa naik taxi is the price of the taxi is too expensive ataupun it is not transparent. Okay, so bila kita dah ada idea, macam mana kita nak jadikan idea itu satu produk, ialah kita ceritakan apakah fungsi produk tersebut, apakah fungsi idea tersebut, dan we try to build upon the function, dan kita akan cuba cipta satu feasible product ataupun produk yang boleh berfungsi, dan seterusnya. Bukan tidak cukup dengan produk, we also need to understand the market. Kita perlu identify satu market yang niche ataupun market yang spesifik untuk tuan-tuan promosikan produk tuan-tuan. So if you want to build a billion-dollar company, you need a feasible product and a scalable market yang sangat-sangat boleh dibesarkan. So antara cara pertama untuk tuan-tuan lakukan perkara ini. So macam mana kita nak identify customer kita, macam mana kita nak kenal siapakah orang yang akan menggunakan produk kita. So kita kena identify them. There's like 4 ways, 4 cara untuk tuan-tuan identify them. So it's either you identify them by geographic, ataupun by demographic, ataupun by psychographic, ataupun by behavioral. So kita akan pergi kepada geographic first. Geographic ni lebih tertumpu kepada kawasan atau tempat. So if you are doing any kind of marketing, okay, for example, kalau kawasan dan tempat tu jarak di antara satu sama lain jauh, it is feasible for you to do online marketing. Tetapi jika anda hanya target satu kawasan spesifik, contohnya Cyberjaya, it is not necessary for you to do online marketing. Ada cara lain lebih baik macam mana anda untuk target satu kawasan sahaja. So kawasan ni menentukan internet connectivity, political affiliation, economic activity dan social, keadaan sosial, keadaan tempat tersebut.
Seterusnya ialah demografik. Demografik ni lebih kepada bagaimana kita mengklasifikasikan sekumpulan manusia tersebut. Contohnya by race ataupun by agama. Contoh market segmentation ni, contohnya kalau kita ingin buat produk makanan contohnya. Produk makanan itu adalah produk makanan yang halal. So demografiknya ialah golongan Muslim. Kerana Muslim boleh lebih prefer to buy halal food. Memang betul kalau produk halal ni penetration dia boleh satu Malaysia, tetapi the reason why you identify a key demographic adalah untuk memudahkan kita mencari 10 customer pertama kita ataupun 100 customer pertama kita. Dan seterusnya ialah psychographic ataupun cara berfikir. Okey, contohnya mereka ni seorang yang very health conscious. Bila kita cerita pasal health conscious, mungkin dari segi pemakanannya adalah pemakanan yang lebih sihat, ataupun dari segi pilihan-pilihan aktiviti hariannya adalah pilihan-pilihan yang disusun secara rapi mengikut kesesuaian tubuh badan beliau. So psikografik ni akan menentukan sama ada dia boleh invest more untuk dapatkan satu value. Dan akhir sekali adalah behavioral ataupun perangai ataupun cara seseorang tu membuat sesuatu. So jika anda menjual sistem B2B kepada kerajaan, maksudnya anda kena memahami behavior kerajaan menggunakan produk anda. Contohnya, ada satu student saya, dia nak jual queue management system, sistem yang nombor queuing tu. So, seperti yang kita tahu, perangai orang-orang yang bekerja di kerajaan very clear, dia nak menyelesaikan kerja dia dengan lebih efisien. Sekarang ni especially during PKP, nak menyelesaikan kerja dengan cepat. Dalam masa sama, orang kerajaan sekarang lebih open menggunakan teknologi. Jadi bolehlah mereka ingin mengetengahkan queue management system virtual as opposed to pada sebelum PKP. Agak susah untuk orang yang bekerja di kerajaan menerima solusi yang berbentuk digital kerana ianya akan requires infrastructure, requires more time dan work. Sekarang dalam keadaan work from home, mungkin infrastructure di dalam sektor kerajaan telah dinaikkan. Jadi bolehlah kita nak jual produk IT contohnya. So itulah antara sebab kenapa kita kena mengenal pasti market segmentation kita. So untuk pengetahuan tuan-tuan, app-app yang besar dekat luar sana dulu, mulanya pun nak cari market dia pun bukannya buat Facebook marketing ke hashtag dan sebagainya. What they actually do is they actually do the unscalable. Mereka approach one by one and interact dengan customer mereka. Contohnya lah Tinder. So kalau tuan-tuan yang tak tahu, Tinder adalah salah satu dating app yang paling successful dalam dunia. So dia yang pioneer, dating app Tinder ni yang pioneer swipe left swipe right tu yang untuk memilih pasangan. So apa yang Tinder buat masa mereka launch idea tu, sekarang ni idea dia $1 billion Pada ketika tu masa mereka tak ada user lagi, mereka pergi ke kawasan college dan universiti, mereka pergi satu persatu cari pelajar college dan universiti yang single, suruh mereka daftar aplikasi tersebut dan pastikan mereka kata kepada mereka kalau awak daftar aplikasi Tinder ini, anda akan berjumpa dengan ramai lagi orang single di keliling anda. So dia pergilah satu persatu, tolonglah download sampai ada 100,000 pengguna dan akhirnya Tinder menjadi famous. So salah satu idea yang $1 billion juga Etsy, etsy.com ialah sebuah marketplace yang macam Shopee tapi hanya menjual barangan craft. Jadi nombor satu lah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak launch produk craft ke produk-produk yang berkaitan dengan IKS kan, boleh jual ke Etsy. Very a big market lah, tak ramai lagi orang jual ke Etsy saya rasa sekarang ni. Ramai jual kat Shopee, Lazada, Zalora, Carousel je. Tapi kalau kat Malaysia ni nak jual songket ke, nak jual baju Melayu kan, cuba try jual kat Etsy. Orang putih jual beli like harga mahal. So apa Etsy buat pada awal permulaan syarikat dia ialah dia pergi ke pasar-pasar karat ni, farmers market, trade show and fairs across United States. Dia berbual dengan seller-seller pasar-pasar karat, bundle craft market ni dan dia kata kepada mereka, masuklah app kita orang, masuklah app kita orang, jual lah app kita orang. Dia pergi satu persatu tuan-tuan dan puan. Dia bukannya guna digital marketing ke, dia bukan guna hashtag ke, guna Instagram ke. Benda tu semua penting, tapi to establish your first 50 customer, the first 100 customer, untuk tahu apa value yang tuan-tuan dan puan-puan berikan, tuan-tuan kena interact one by one. So seterusnya, produk hunt. Ini satu produk yang tak ramai orang Malaysia tahu.
So biasanya dia pakai Facebook kan, banyak pakai Facebook. Saya nak minta tolong tuan-tuan lepas ni pergi ke website producthunt.com ataupun kalau boleh nak download aplikasi dia, aplikasi Product Hunt. Saya suka pergi ke Product Hunt ni. Sebab apa? Product Hunt ni adalah tempat dalam mana orang-orang kat luar negara sana, bila dia launch produk mereka, dia launch app mereka, dia nak perkenalkan pada dunia, dia post kat Product Hunt. Dia cerita, oh, so dekat Product Hunt ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat setiap hari, boleh tengok list produk apa yang baru launch hari ni, produk apa yang baru launch hari ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa produk baru yang hebat, yang boleh menambah baik lagi bisnes tuan-tuan ke. So, you know, right now information is very very crucial. Kalau tuan-tuan nak be ahead of the game, you need to know new technology, you need to know new information. So, Product Hunt lah tempatnya. So, cara dia nak start dia punya company dulu tu is, what they do is, they list down 10 ke 100 media publication. Dia buat dia punya website dan dia tembak je kat di 10 ke 100 media publication. Tak kisahlah dapat reply ke tidak. Dia kata dalam 100 tu ada 1-2 reply tu lah yang akan buat dia orang jadi famous. And then right now they have been acquired by Angels List. Sebanyak 40 juta ke 60 juta. But they didn't raise any money prior. Tak ada raise apa-apa money pun. Macam Facebook, bagaimana Facebook mula sebelum dia actually raise funding juta-juta bilion-bilion tu, dia dapat customer dulu pada tahun 2004. Launch business tak guna duit dulu. Apa dia buat kalau kita tengok cerita di social network kan? Dia sebarkan link Facebook ni amongst kawan-kawan dia. So jadi macam MLM tau. Kawan-kawan dia suka pakai, bagi kawan-kawan dia. Daripada 10 orang jadi 1,500 orang guna Facebook. Lepas tu baru dia orang raise money. Sebab ada 1,500 orang dalam satu website. Ada prospek boleh buat pengiklanan. Ada business behind it. Baru pergi cari investor sebab boleh bagi tahu kat investor, you know, I have 1,500 people, I can talk to any companies and make money now, or we can grow this into a $1 billion company. So that's how you raise billion and $1 billion of ringgit. So bila dalam kita mencipta produk IT kita ataupun dalam kita mencipta produk aplikasi kita, orang zaman sekarang ni disebabkan we are feeded with too many information, kita nak buat jalan yang paling mahal. Kita tak pernah nak buat jalan yang paling murah. So itu menjadi satu masalah kepada usahawan-usahawan kita sebab mereka rasa barriers to entry kepada bisnes berteknologi tinggi, bisnes berinovasi tinggi ni sangatlah mahal. Tapi pada hakikat sebenarnya, bisnes ni hanyalah mudah dan murah if you know the knowledge and you know the technique. So sebab tu pada pengawal sesi kita pada hari semalam, saya begitu tekankan tentang problem statement dengan solution. Problem statement adalah kerana kita kena tahu apa yang kita selesaikan tu tak solve sendiri. Bila kita selesaikan masalah orang, maksudnya kita tak buat perkara yang solve sendiri. Nombor satu. Nombor dua, kenapa kita kena tekankan solution? Dalam solution tu kita kena list down function. Bila kita list downkan function, kita tahu apa yang kita build. Kita tahu berapa masa yang kita perlukan untuk build. Kita tahu berapakah cost yang kita perlukan untuk build. Kita tahu berapa banyak effort kita perlukan untuk build. Tidaklah kita membazir duit, tidaklah kita membazir masa, tenaga dan wang ringgit untuk sesuatu yang orang mungkin tak akan guna. Saya bagi contoh. Kita contoh yang paling mudah masa PKP, Yeza. Yeza launch pada ketika masalah untuk jual produk online tu sangat-sangat besar. Yeza punya produk tu sebenarnya nak buat bagus, memang tak ada mahal sangat. They build the product very fast. Kalau tuan-tuan tengok perkembangan dia, seminggu je dia orang dah terus launch produk. Yang founder tu kata dalam seminggu sebelum kata saya nak launch something, after 1 week dia terus launch Yeza. Membolehkan penjual menjadikan WhatsApp macam Shopee. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak orang yang dia dah bantu sekarang ni. Bukan kita cerita pasal duit, kita nak cerita pasal berapa banyak duit dia dapat. Berapa ramai peniaga online yang Yeza dah bantu sekarang. Berapa ramai peniaga online yang Orderla.my dah bantu sekarang. So sama juga macam produk-produk yang di depan saya. Kalau tuan-tuan tengok pertama tu build to function, itu ialah itu ialah Spotify. Spotify versi 0.1. Sekarang ni kita ada Spotify yang cantik, ada ads apa benda semua tu kan. Pada zaman dahulu Spotify ni player yang kita download, ada banyak lagu, nak bayar, nak download tu kena bayar. And then dalam banyak lagu tu kita boleh dengar shuffle play, dengar satu persatu lagu tersebut melalui online.
And untuk register Shopify hanya boleh dapat melalui kalau kawan ada pakai Shopify, dia share link baru boleh register Shopify. Itu pada ketika itu Shopify. Sekarang ni memang $1 billion. Pada ketika itu, it is just that. Nombor 2 lah Dropbox. Dropbox ni sama macam Google Drive. So Dropbox is a $1 billion company. Masa dia first launch company dia tak buat pun produk. Dia buat video explaining the product. Dia tengok ada ramai orang sign up menggunakan email, barulah dia kata, okay, this is worth my time untuk build the product. Dia pergi jumpa investor, kata, saya ada 10,000 pengguna yang berpotensi untuk menggunakan produk saya. Macam mana dia nak tahu dia akan guna produk kau? Dia tengok video saya, berminat, dia sign up, dia give me email, give me details, give me the credit card number. Very simple. Seterusnya lah Zappos. Saya tak tahu lah tuan-tuan puan-puan pernah dengar Zappos ni. But Zappos is the most successful online shoe company in the world. Dia dibeli oleh Amazon, founder tak silap saya nama dia Tony Hayes. Dibeli oleh Amazon dengan nilai $1 billion. The biggest shoe store in the world. So bagaimana dia start? Masa dulu dia just create simple e-commerce page, pergi kat kedai kasut, ambil gambar satu persatu, every time ada order, baru dia pergi kedai, beli kasut tersebut. Dia create a fake image yang mereka ni memang the biggest shoe store. Tapi on the front end, teknologi simple, website simple, back end hanya prove that the people will use the service. And seperti yang kita tahu, Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, mulakan Amazon dengan hanya menjual buku. Kenapa? Pada tahun 1990, dia nak tahu sama ada orang nak beli barang tak online. Barang paling murah dan paling senang nak ship pada ketika itu ialah buku. So, they built the first online bookstore. And then they scale, menambahkan vertical produk mereka. Banyak lagi produk yang memerlukan dia launch dalam keadaan simple. Contoh Netflix. Netflix dulu hanya sebagai tempat untuk anda rent CD ataupun DVD saja. Contohnya. Dan akhirnya sekarang jadi the Netflix that we know. Facebook hanyalah a page yang kita tunjuk biodata. Ingat tak masa kecil-kecil tu selalu buat biodata nama, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Itulah Facebook. The first version of Facebook. The intention why Mark Zuckerberg created Facebook. Sebab tak kenal kawan dalam kelas. At least ada Facebook boleh kenal. Contoh WhatsApp. WhatsApp is just a simple messaging app. Masalah yang diselesaikan ialah nak buat message free. Hanya menggunakan internet. Sebab tu WhatsApp sampai sekarang tak monetize. Meaning that you don't need to pay to use WhatsApp. Tapi dia tambah B2B product. Dia buat WhatsApp for business. Dia buat WhatsApp macam chatbot untuk WhatsApp dan sebagainya. So itu sebagai enterprise product. Tapi untuk for them to actually build that high-end product, they started somewhere. Somewhere simple, somewhere that is actually solving the problem, something yang tak memerlukan cost yang banyak untuk launch. So, we will go to the building part on the second part of our course pada bulan 6 nanti. Apa yang saya janjikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekarang ialah an effective pitch deck. Sebuah pitch deck yang boleh tuan-tuan kalau nak hantar kat Cradle ke, hantar kat Traju Superb ke, boleh. So perkara yang pertama sebelum kita buat apa-apa, kita kena kenal siapa customer kita. Jadi apa yang kita kenalkan adalah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu textbook yang kami buat. So kami kongsikan kepada tuan-tuan. Nanti kami akan kongsikan, saya rasa dah kongsikan semalam tapi saya akan kongsikan lagi sekali. So ialah 17 page textbook. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan, this is kan BMC tu ialah a short version of BMC. This is actually an elaborated version of BMC. So inilah informasi-informasi penting yang patut berada di atas BMC. So apa yang kami buat di VVenture adalah kami open sourcekan benda ni. Maksudnya tuan-tuan boleh ajarkan benda ni kepada mungkin customer atau student tuan-tuan. Tak ada masalah nak charge ke apa benda. Tapi kami mohon satu je, jangan ubah logo. Nak tambah logo boleh, kalau nak tambah logo training company tuan-tuan ke tak ada masalah. Tapi yang logo impact tu jangan ubah. Itu je the last thing. Macam kita nak tengokkan buku tu ketengahkan kepada orang ramai. As of now, kita hanya ada dekat YouTube video macam mana nak edit impact textbook menggunakan PDF. So tuan-tuan boleh kongsikan pada student tuan-tuan kalau tuan-tuan nak gunakan impact textbook ni, macam mana dia orang nak isi. In the future, apa yang kami akan buat adalah kami akan membolehkan tuan-tuan actually isi impact textbook tu macam pakai app ataupun website.
So apa yang kami buat kat Uventure ni antara alatannya lah alat bantuan mengajar. So kita nak budak lagi faham pasal BMC kan. So kalau kita tengok kat bahagian BMC, ada 9 bahagian BMC tu. Salah satunya ialah customer segment. So apa yang kami ketengahkan ialah customer segment profiling ataupun profile customer segment tuan-tuan. So apabila kita dah identify masalah yang diselesaikan, kita dah identify secara automatik kita boleh identify siapa yang menghadapi masalah tersebut. So apa yang kita perlu buat ialah kita perlu jadikan satu persona orang yang mungkin menggunakan produk kita. So first lah, kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah jantina, bahagian kedua ialah details ataupun pengisian orang tersebut. Bahagian ketiga ialah daily activities. Okay, bahagian pertama, kenapa penting bahagian jantina? Sebab cara nak jual produk lelaki kepada lelaki sangatlah berbeza dengan cara nak jual produk perempuan. So every gender dia ada something different figure, and then ada something different reason why they buy specific product. And then after that kita tengok pada profile, kita bagi nama, bagi umur, bagi pekerjaan, bagi income, bagi state, city, district dan population of the city. Okay, kita pergi dari bawah, population of the city. Kenapa pentingnya population of the city? Sebab dalam Uventure kita ketengahkan tuan-tuan untuk bila launch idea tu, launch dalam satu kawasan demografi yang kecil. So seperti kami selalu biasanya launch dekat dalam Cyberjaya ataupun kami launch berdasarkan vertical kami. Kalau macam Oh My Bay tu, kita launch kepada victimized women sahaja. Kalau kami punya produk iCyberjaya.com, kita launch kepada penduduk Cyberjaya sahaja. Kalau yang www.muda.best tu, kita launch kepada golongan belia sahaja. So bila kita tengok population tu, maksudnya kita tahulah berapa besar market yang kita boleh potentially tap into that kawasan. And then first, kenapa saya suka bagi nama, sebab untuk kita jadi kawan customer kita ni, kita kena tahulah nama dia apa kan. Tak kenal maka tak cinta, orang Melayu cakap. So and then kita bagi age. Umur ni, setiap umur mempunyai tahap pemikiran berbeza. Macam Gen X, Gen Y, Gen Z dan sebagainya. Job menentukan level of education. Contohnya jika dia mempunyai pekerjaan level managerial tapi umurnya muda, kemungkinan besar dia mempunyai tahap education yang tinggi. Seterusnya income. Income ni menentukan pricing, menentukan berapa yang mereka sanggup bayar untuk a specific service. State menentukan kawasan tempat tersebut, boleh tahu demografi tempat tersebut, internet connectivity. City boleh menentukan facility yang berada dalam kawasan tersebut, dan akhirnya distrik ataupun daerah. Menentukan culture ataupun kalau boleh menentukan cara sesuatu perkara dilakukan di tempat tersebut. Dan bahagian ketiga lah daily activity. Daily activity ni lah, apa yang kita buat adalah kita create apa yang sepatutnya customer tuan-tuan, macam mana dia menjalani kehidupan harian. So banyaknya cara yang paling baik ialah dengan interview a real potential customer. Tapi you can also just create something very simple. So maksudnya apa yang dia akan buat pada pagi hari, kalau tengah hari dia buat apa, dan petang dia buat apa. So mungkin kita boleh fokus untuk macam mana dia makan, macam mana dia pergi bekerja, macam mana dia berinteraksi dan bersosial dengan kawan-kawan. So masa bila dia start rehat, masa adakah dia seorang yang solat 5 waktu. So bila kita boleh track kehidupan dia daripada pagi sampai malam, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tahu kat mana dia mereka pada waktu spesifik tersebut, so that when you go out and sell, you can actually find your customer. Masalah kebanyakan peniaga sekarang ni ialah bukannya mereka tak tahu siapa customer mereka, tetapi masalahnya ialah mereka tak tahu macam mana nak cari customer mereka. Sebenarnya the answer for that is very literal. Carilah kat kawasan yang mereka ada pada ketika tersebut itu. So how do we do that? Kita stop ada. So bila dah stop, bolehlah dapat daily activity. Baru boleh tahu, oh pagi budak ni nak pergi kerja naik Grab. Kalau dia naik Grab, dia selalu main phone. Barulah tahu nak launch Facebook ads benda pukul 9 pagi, nak launch post baru pukul 9 pagi, sebab customer ni setiap pagi pukul 9 dia duduk dalam kereta main phone. Ataupun contohlah, kalau kita nak tengok pagi paling mudah lah orang yang buat customer segment profiling ni. Kalau dulu zaman sebelum PKP yang jual jambu tepi jalan tu, tengok tak, pagi-pagi daily activity dia punya customer segment adalah orang yang ada income, boleh bayar RM10, RM20, ada RM10, RM20 dalam poket, boleh bayar untuk nak makan something. So macam mana cari customer dia? Dia pergi duduk tepi jalan jam masa pagi-pagi, dekat jalan tengah-tengah KL, dekat Jalan Tun Razak semua tu. Jual asam boy, jual jeruk mangga kan. Lepas tu dia tak pergi tengah hari tak ramai orang, sebab tengah hari semua orang pergi lunch kan, nak cari makanan. So tak payah nak buat benda tu. So apa dia buat?
Dia buat lagi sekali petang-petang. Petang pun jam. Jual juga jeruk mangga, jual jeruk asam. Awak semua bayangkan, tuan-tuan bayangkan, berapa ribu dia dapat jual jeruk mangga asam saja in a day. So, very smart. Dia tak ada perlu pergi degree ke, buat apa market study, tak ada, tak ada. Apa yang dia punya tahu ialah, nombor satu, bilakah jumlah customer segment dia yang paling banyak berkumpul pada masa-masa. And bilakah dia, orang paling perlukan produk dia. Kuasa time jam kan. Ini very smart, boleh beli makanan time jam. Seterusnya ialah apa yang kita ketengahkan ialah for you to build your product, for you to actually create the next $1 billion company kan, is for you to understand who is your competition. Mengenali siapakah pesaing anda. So dalam keadaan ni apa yang kita perlu tahu ialah we need to clearly map apa cara yang orang zaman sekarang gunakan untuk menyelesaikan masalah mereka. So of course you are proposing your solution, tapi apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah mereka pada ketika ini. So contohnya, kalau bila Yeza.co tu nak launch kan, dia punya competitor, so kita tengok contoh Similar Venture kan, competitor dia adalah Shopify. Kelemahan Shopify ialah terlampau mahal. Kekuatan Shopify ialah sangat versatile, boleh across all platform. So how can you be better? Mengurangkan dari segi complexity. Ataupun kalau kita cerita pasal social media kan, okay, social media kita, kalau anda tuan-tuan dan perempuan cerita Facebook kan. So Similar Venture mungkin Instagram. Kelemahan Instagram ialah hanya boleh post gambar. Kekuatan Instagram ialah senang, kalau post gambar senang untuk di-discover. So how can you be better? Create boleh post gambar dan describe gambar and then tambah add video dan sebagainya. So contohlah kalau nak buat Facebook. So perkara ini sangat penting sebab ramai di antara kita, ramai antara usahawan kita, dia tak tahu siapa yang dia need to look up to. Of course lah, kalau semua orang kan ada idola bisnes dan sebagainya kan. Tapi dalam anda membina sesebuah syarikat, dalam anda membina sesebuah produk, orang yang patut anda benchmark ialah orang yang buat something sama dengan anda. And anda bukan je patut jealous dengan dia, macam kalau orang ni buka kedai tom yum, orang ni buka kedai tom yum, nak bagi guna-guna jealous anak. Itu satu persaingan yang tak sihat. Cara kita mewujudkan, kita educate dan didik usahawan kita untuk mengadakan satu persaingan sihat ialah for us to actually be better. Jadi lebih baik. Dan macam mana kita nak jadi lebih baik? Kita kajilah kompetitor kita. How do we kaji our competitor? We identify dia punya kelemahan, kita identify kita punya kekuatan. Nampak tak? Kita acknowledge yang kita akan boleh jadi lebih baik daripada dia. Tapi dalam masa yang sama, kita acknowledge yang ada orang guna sekarang dia punya produk. Dia ada customer, they are launching a product, they are actually solving the problem right now. So, what you want to do is, kenapa tuan-tuan dan puan-puan launch your product is because you want to be better than them. So, in what sense better in what sense? You know, then you can describe. So, kebiasaannya setiap produk mesti ada lebih daripada satu competitor. So, akhir sekali ialah pushing your product. Macam mana kita nak jual produk kita? Ya, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan kebanyakannya caranya lah nak digital marketing kan lah, SEO, SEM, menggunakan hashtag dekat-dekat dalam Instagram dan sebagainya. Tapi itu ialah marketing. Sekarang ni apa yang kita nak bincangkan ialah go to market strategy. Cara untuk kita pergi ke market. So dia ada dua marketing tu kan promosi kan. But go to market is where the selling happen. So go to market is where you take your product, you put it in the hands of your consumer and then they use it and then you can get immediate feedback when they use their product. So antara go to market strategy yang paling famous terutamanya di dalam Malaysia, contohnya lah Grab. So memang semua tahu Grab sekarang ni lah sebuah syarikat yang $1 billion. Tapi semua tahu kisahnya yang sekarang. Pada awal-awal dulu macam mana dia launch, dia buat app biasa saja. Dia letak kat dalam kebanyakan dia, apa yang dia buat adalah dia pergi jumpa semua pemandu taksi. Dia berikan pemandu taksi tu sebuah telefon pintar percuma yang ada pre-install Grab punya app dan dia ajar pemandu taksi tu menggunakan app tersebut dan menjadikan pemandu taksi tu suruh promosikan kepada penumpang-penumpang. Kata kalau pakai Grab ni lagi selamat dan pemandu taksi ni akan dapat lagi banyak customer. So that is the way for you to actually find your customer, push your product. And macam mana kita bincangkan tadi, yang macam mana Tinder tolak produk dia kepada customer, macam mana Dropbox
hanya buat explainer video untuk dapatkan dia punya customer. Macam mana Facebook hanya menggunakan network effect untuk actually launch their product. So itulah cara-cara yang kita nak ketengahkan sekarang ni. So untuk tuan-tuan dan puan-puan buat cara tersebut, tuan-tuan kena tahu ataupun mereka tahu kenapa mereka memerlukan perniagaan tersebut. Dan seterusnya tuan-tuan kena tahu macam mana mereka nak get to know you, dapat mengetahui tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena tahu macam mana nak get in touch ataupun keep in touch dengan mereka. Dan akhirnya tuan-tuan kena tahu apa benda yang membuatkan mereka gembira ataupun happy. Sebab saya bagi contoh, kalau tuan-tuan launch a healthy food business, so orang tanya kenapa, why do you need a business? Why do they need your business? Kerana customer tuan-tuan memerlukan alternatif makanan yang sihat. So how do they get to know you? Maybe they get to know you through their fans ataupun through influencer. So itu tuan-tuan dah boleh identify, okay, mungkin dia suka akan dapat tahu resipi baru melalui influencer ataupun daripada kawan-kawan. So the best way untuk marketing instead of buat Facebook ads ke apa, cari influencer ataupun cari orang yang pergi ke gym contohnya. How do you keep in touch? Kita boleh tahu sama orang ni lebih kepada suka, kalau dia jenis suka post gambar kat Instagram, kita get in touch dengan Instagram. Kalau orang ni lebih suka message, get in touch dengan message. Kalau orang ni hanya suka keep in touch like once a month, keep in touch once a month. And finally is what does that make them happy. Kita boleh identify cara untuk mereka guna produk kita sekali dan datang lagi dan lagi dan lagi. Contoh, saya bagi contoh AirAsia kan. Macam mana dia buat kita happy? Dia kata dia low cost, every time is low cost. So, apa yang dia buat ialah, orang Malaysia suka benda murah. Apa dia buat? Dia jual lah tiket kapal terbang murah. So, what makes them happy? So, baru kita dah tahu, kalau kita dah buat ketiga-tiga bahagian ni, ultimately apa yang kita akan selesaikan ialah kita akan selesaikan bahagian customer segment, kita akan selesaikan bahagian channel, kita akan selesaikan bahagian customer relationship dan value proposition di dalam BMC tuan-tuan. So 4 bahagian ni boleh diselesaikan dengan impact textbook kami. So itu sahaja daripada kami selama 32 minit. This is recorded session. So sekarang saya ingin ketengahkan kepada soalan. Saya akan tengok terus kepada soalan. So saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kerana saya tak berinteraksi dengan soalan tuan-tuan dan puan-puan ketika saya bercakap, sebab apa yang kita berhenti semalam kan, kalau kita berinteraksi tu cerita dia jadi sampai 2 jam. Nak post kat yang online pun siapa nak tengok cerita 2 jam kan. So tak apa, sekarang ni kita akan buat yang 30 minit, dah save 30 minit, lepas tu baru kita berbual. Okay, saya akan tengok soalan tuan-tuan dan puan satu persatu. Start daripada okay, Cik Asri boleh online layan insurance call. Okay, Cik Syukran mempunyai pengalaman menggunakan Zappos. So dia kata dia guna dropship untuk Zappos. So and ramai orang guna. So zaman masa Zappos baru mulakan tu, itulah dia hanya ambil gambar je, dia pun buat dropship sebenarnya. Dia pun start buat dropship. So Zappos started off as people buat dropship. That is the best way to describe it. And then Encik Syukran pun cakap, sekarang ni macam mana orang nak buat is people are actually replicating it. Orang sentiasa buat dropship menggunakan Zappos. Terima kasih Encik Asri budak online. Yes, this is a few market segment juga. Age, gender, hobby, location, interest, loyalty, religion, culture, buying behavior. Okay, saya cakap impact tersebut tu, it's actually sentiasa kita akan sentiasa improve. So kalau tuan-tuan ada idea macam mana, macam nak tambah kat customer segment profiling ke apa benda kan, bagi tahu kami akan sentiasa tambah baik. Dan ultimately kita bolehlah guna sama-sama kan, ajar ramai orang lagi kan. Betul tu Encik Asri, laki, facts and figure, perempuan, emotional aspect dan social impact. Betul-betul. Oh okey, kalau jual kat Shopee dengan Lazada, Cik Asri kata jual beli dia pada 3 dan 5 petang. Betul Cik Nurulda, betul, saya hanya memberikan yang orang jual mangga tu sebagai contoh. Tapi sekarang dah tak nampak kan orang jual mangga macam tu. Contoh kenapa kita ambil contoh mangga tu, sebab nombor satu kita kena faham budak-budak tu dia memerlukan satu thought process yang very very interesting untuk kita tengok sama ada behavior sesebuah buyer tu. And saya tak dapat nak brain macam mana seseorang buyer tu, macam mana dia sebagai penjual boleh identify kita. Kalau aku jual pagi-pagi time traffic jam ni, ramai orang akan beli.
Okay, Encik Asri kata dia jual di Lazada. So kalau dia nak beat dia orang dulu okay, this is a very good input. 3 kaedah iaitu gambar, wording dan price setting. Barulah boleh tengok di Shopee atau untuk tahu market price. Okay, interesting. Very very interesting. Saya rasa dengan Encik Asri macam-macam kita boleh buat content sebenarnya. Okay, so Mailing Studio ada tanya how to be market leader dengan coach, which one is better, famous influencer or micro influencer? Okay. So number one, soalan nombor satu ialah how to be a market leader. As you know, kalau market leader by definition, by term ialah anda berjaya menjadi the only solution ataupun the single solution kepada sesuatu penyelesaian masalah tersebut. So there's a lot of ways for you to become market leader. So I would say kita ambil contoh sebagai kita ambil satu sebagai contoh Facebook. So I would say Facebook is a market leader in social media punya industry. And social media is a $1 billion industry. Mark Zuckerberg is a billionaire. And I believe that Facebook mempunyai market segment yang terbesar as compared to syarikat-syarikat lain. Bila saya katakan Facebook, saya bukan katakan website facebook.com tu. Saya katakan Facebook sebagai sebuah syarikat. So, apa yang Facebook buat ialah jawapan kepada Cik Mailing Studio tu. How to be a market leader. Nombor satu Facebook buat ialah they innovate. Dia sentiasa buat produk yang baru. So, kalau kita tengok Facebook akan sentiasa berubah setiap tahun. Setiap tahun dia akan sentiasa update. Nombor dua, apa Facebook ialah they buy out dia punya competition. So they create business up to a certain profit, sebab tu dia raise funding. One of the reason kenapa dia raise funding ialah untuk membolehkan dia membeli syarikat-syarikat lain. So sebab tu dia beli Instagram sebanyak $1 billion, dia beli WhatsApp sebanyak $19 billion. So dia beli syarikat-syarikat ni untuk menjadi market leader. Dan seterusnya ialah soalannya ialah influencer or micro influencer. It depends sebenarnya pada cost. Kalau influencer tu lebih mahal, micro influencer lagi murah. So of course untuk kita yang baru kalau kita nak test out our product, the clearer option should be micro influencer, dan natural progression ialah kepada influencer. Betul tu Cik, dia buat kopi jual tepi jalan sebab nak laku. Teorinya orang ramai boleh tengok. So that is the importance of buat customer segment profiling, sebab kita boleh tahu perangai manusia tersebut. And then Cik Syukran tanya, what is your opinion about Malaysian customer? So saya rasa lebih kepada buying behavior. Saya rasa nombor satu, Malaysian customer ni sangat loyal kepada brand. Kalau dia tak loyal kepada brand, Vivi Yusof tak akan hidup sampai sekarang. So brand loyalty is very high. But untuk membeli brand loyalty tu is very very expensive. And soalan orang Malaysia ni sangat-sangatlah sensitif, sangat-sangatlah manja. So dia punya nature of the customer tu kita kena jaga macam jaga anak sendiri. If we jaga macam jaga anak sendiri, dia akan buat business dengan kita regardless of price. I do believe in that. Because orang Malaysia sangatlah bayar value. Tak kisah race ataupun religion. Melayu, Cina, India semua sama. We are not cheap people. We actually pay RM10 untuk kek yang besar kecil macam ni. Why? Because it's sedap. Because to support the entrepreneur. So itu lah saya punya saya punya ni lah pendapat tentang customer Malaysia. Okay, jap. Saya dah di penghujung rancangan kita 40 minit kita. Saya akan terus answer soalan yang terakhir. Kalau ada idea apps atau website based solution innovation tapi tak ada technical expertise to build benda tu. Okay, kalau tak ada technical expertise untuk build benda tu, okay. Saya nak ajar tuan-tuan, itulah saya nak ajar tuan-tuan, tapi saya akan, because masa saya akan share tentang satu website dulu. Okay. So saya nak tuan-tuan tengok website ni nanti. It's MakerPad, ialah community untuk orang panggil the no code community. Maksudnya mereka buat bisnes IT apps ataupun inovasi, nak test idea tu menggunakan kaedah no code, kaedah tanpa coding. So sebenarnya banyak available tools yang available online yang membolehkan kita automate certain amount of service. Macam contoh kalau nak buat e-commerce boleh guna Shopify contohnya kan. So kalau nak buat app lain banyak lagi cara. So MakerPad tu salah satu community yang sangat strong lah. So ini pun saya pun akan ajak a few things macam mana nak buat. Kalau nak buat job portal sendiri, saya boleh antara course yang kita boleh ketengahkan lah untuk tuan-tuan belajar macam mana nak buat job portal sendiri.
saya rasa yang e-commerce semua tak payah kot, semua boleh belajar guna Odella. And nak buat website, itu antara yang paling penting. Dengan chatbot, saya rasa tuan-tuan berminat untuk belajar macam mana buat chatbot. Itu pun saya boleh kongsikan. Okay, Cik Syukran, TVET Industry, service industry about air conditioning, best platform to test market Malaysia. Okay, kalau nak best platform untuk test your market, kalau in terms of pekerjaan, go to kaudin.com, servicehero.com. Itu ialah Grab untuk market-market TVET tersebut. Boleh juga kerjasama. Saya rasa salah seorang daripada Serena Isawan, founder GuideRunner pun banyak boleh menolong dalam industri TVET ni. Kalau kita cerita pasal education saja, boleh pergi mahir.com, planetmahir.com. Kalau nak buat video, kalau yang buat TVET ni, saya cakap kan, kalau ada orang buat video baiki aircon letak kat YouTube, mesti ada berjuta view. Saya cakap saya. Okay, Debot Coffee ada cakap cara menang hati audiens, ada 5 cara. Okay, saya rasa itu saja yang kita boleh kongsikan pada hari ini. Segala apa yang dikongsikan pada hari ini akan direkod. Kalau tuan-tuan ada banyak lagi soalan kan, saya tahu tuan-tuan ada banyak soalan. Kalau ada further soalan, please message WhatsApp. Saya sebenarnya suka nak berkongsi ni, servis-servis yang available online. Cuma saya tak tahu nak kongsi apa. So sekarang ni, apa yang kita boleh buat kat WhatsApp ialah, tuan-tuan bagi tahu saya apa yang tuan-tuan nak buat ataupun apa servis online tuan-tuan nak cari, saya boleh bagi tuan-tuan link tersebut kalau ada. Kalau tak ada, saya bagi tahu tak ada. Okay, itu saja daripada saya. Saya rasa tak ada, saya rasa kita berhentikan sampai sini. Yang bahaya